Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Qudri bin Baharum, nombor matrik AA 201158. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang projek banglo setingkat kita orang. Okay, sebelum saya start, saya akan memperkenalkan seorang demi seorang ahli kumpulan saya. Okay, yang pertama saya sendiri, Muhammad Al-Qudri bin Baharum, nombor matrik AA 201158. Okey. Yang ahli kedua, Muhammad Iqbal bin Azmidi, nombor matrik AA 200942. Okey, yang ketiga, Muhammad Syamil Iqmal bin Muhammad Syafi. Nombor matrik beliau adalah AA 201026. Okey. Yang ahli keempat pula adalah Muhammad Firdaus bin Zaini, nombor matrik AA 201287. Okey. Yang ahli terakhir kita orang adalah Izabu bin Hairul Anwar, nombor matrik AA 200496. Okey, seterusnya adalah pengenalan tentang projek kami. Okey, seperti mana yang diketahui umum, sebelum terjadinya sesebuah pembinaan di sesebuah kawasan, sebuah pelan perancangan hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu. Pelan ini adalah aspek yang penting dalam perangkaan sesebuah pembinaan dan juga membuktikan kefahaman dan kreatifan seorang jurutera bagi meluahkan buah fikiran beliau melalui setiap perincian yang terhasil. Melalui penghasilan laporan ini, kami ingin merangkumkan setiap ilmu yang telah kami pelajari dan sekaligus memberikan kami kefahaman dan hasil kerja seorang arkitek yang bertindak mendedikasikan idea-idea ini dalam tafsiran lukisan. Di dalam laporan ini juga, kami sekumpulan bakal menunjukkan setiap perincian yang berada di dalam kawasan projek kami, seperti kiraan keluasan ruang utama dalam rumah, antaranya bilik tidur, ruang tamu, tandas, dapur dan ruang makan. Selain itu, kami juga menyediakan penerangan mengenai pemilihan bahan pembinaan projek ini, dan juga tapak keberadaan projek ini didirikan. Seterusnya, segala kos yang melibatkan pembinaan projek ini seperti upah pekerja, harga tapak dan kemudahan yang disediakan juga kami sentuh dalam penulisan ini, bertujuan untuk perancangan awal, jumlah dana yang terlibat. Akhir sekali, lakaran projek rumah kami juga turut dilampirkan bersesuaian dengan pendapatan pegawai yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada objektif. Okey, objektif dalam ni terbahagi kepada 4, iaitu objektif pembinaan rumah, objektif penulisan laporan, objektif menggunakan perisian AutoCAD dan objektif pengiraan kos. Okey, yang pertama, objektif pembinaan rumah. Okey, objektif pembinaan rumah ni ialah untuk memberikan atau sebagai tempat berteduh dan sebagai ruangan privasi bagi setiap individu. Okey, yang kedua, memenuhi tuntutan kerajaan dalam penyediaan fasiliti perumahan bagi menampung kepadatan penduduk. Dan yang ketiga ialah mengelakkan atau mengurangkan isu gelandangan yang berlaku di Malaysia. Okey, objektif yang kedua ialah objektif penulisan laporan. Okey, objektif penulisan laporan ialah untuk mewujudkan penerangan yang lebih jelas dan terperinci mengenai projek. Yang kedua, menjadi bukti bagi menyimpan setiap data mengenai sesebuah pelan perancangan. Dan yang ketiga, menjadi rujukan semasa projek hendak dijalankan. Okey, seterusnya, objektif menggunakan perisian AutoCAD. Yang pertama ialah mengurangkan kos penggunaan alatan untuk membuat lakaran. Yang kedua, menjimatkan masa untuk menyediakan setiap perincian plan. Dan yang ketiga ialah memberikan pengiraan dan ukuran
yang tepat dalam perangkaan. Okey, akhir sekali, objektif pengiraan kos. Okey, objektif yang pertama ialah menyediakan perancangan awal bajet yang terlibat dan mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Assalamualaikum. Okey. Nama saya Zabur bin Khairul Anwar, nombor metrik AA200496. Okey, sekarang saya akan menceritakan sedikitlah mengenai rumah banglo yang kami buat bagi projek lukisan kejuruteraan kami pada semester ini. Okey. Rumah banglo yang kami buat satu tingkat sahaja. Okey, luas lantai bagi rumah banglo ini ialah seluas 148,633.282 meter persegi. Agak besar. Okey. Ukur lelet pagar rumah ini sepanjang 51,814 mm. Okey, bilangan pintu yang terdapat di rumah ini ialah 9, termasuk pintu utama, pintu bilik air dan pintu bilik. Okey, bilangan tingkap di rumah ini terdapat 17, agak banyak. Tak apa. Untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, bilangan ruangan yang terdapat di rumah ini terdapat 11 ruangan. Termasuk ruang makan, ruang tamu, ruang dapur, ruang santai dan sebagainya. Okey. Bilangan bilik tidur yang terdapat di rumah ini terdapat 4 bilik tidur. 3 bilik tidur bersaiz biasa dan 1 master bedroom. Okey, bilangan rumah ini juga terdapat 1 store, satu dapur dan ruang tamu, ruang santai, dan mempunyai 2 bilik air di bahagian luar bilik dan 1 di dalam master bedroom. Okey. Dapat juga 1 anjungan garaj. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah kos pembinaan. Di sini kami bakal sertakan anggaran jumlah kos yang terlibat dalam pelaksanaan projek rumah kami. Antaranya ialah kos tapak rumah, kos upah tukang rumah, kos bahan binaan, kos sewa alatan dan lain-lain kos yang terlibat. Nilai harga tapak rumah ialah RM94,500. Kadar upah yang dikenakan bagi setiap tukang rumah di sekitar daerah Manjung, khususnya di Setiawan, adalah sekitar RM15 hingga RM20 bagi setiap kaki persegi kawasan. Maka harga upah tukar rumah yang dicas mengikut luas kawasan rumah ialah RM18 darab 1,500 kaki persegi sama dengan RM27,000. Bagi anjung garaj, beranda dan lain-lain, kadar upah adalah di sekitar RM13 per kaki persegi. Maka upahnya adalah RM12 kali 338 kaki persegi sama dengan RM6,084. Jumlah keseluruhan upah tukar rumah adalah RM33,084. Lain-lain kerja ataupun kos yang berkaitan ialah upah kerja mengecat pukal RM4,500, upah pasang jubin lantai dan dinding per kaki persegi dan pukal RM4,480, pintu sliding iaitu pemasangan dan bahan pukal RM2,370, kerja elektrik iaitu kerja pendawaian campur barang campur deposit TNB iaitu samaan dengan RM7,000, kerja paip, kerja pemasangan dan barang dan deposit JPA pukal RM5,000. Sewa mesin pengorek tanah anggaran dalam RM2,780, mesin pembancur konkrit RM400 per bulan iaitu bersamaan dengan RM2,200, kos luar jangka anggaran RM2,000, kos pengurusan anggaran RM2,300, jumlah lain-lain kos yang berkaitan RM32,630. Kadar harga semasa tukang rumah sekitar kawasan daerah Manjung adalah sekitar RM15 hingga RM20,000 per kaki persegi. Jika seperti imej banglo di atas, kadar kos upah tukang keseluruhan campur bekalan elektrik dan air ialah RM3,084 campur RM12
bersamaan dengan RM45,884. Maka ringkasan anggaran kos bagi pembinaan rumah banglo, kos bahan binaan bersamaan RM71,150, kos upah tukang pekerja RM33,084. Jumlah keseluruhan kos rumah kami tanpa upah kontraktor ialah RM243,364. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Ikmal bin Muhammad Syafi'i, bernombor matriks AA 201026. Saya ingin meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini untuk bahan-bahan binaan yang kami pilih sepanjang projek ini dilaksanakan. Pertama sekali, untuk pemilihan batu bata, kami telah memilih untuk menggunakan batu bata merah yang diperbuat daripada tanah liat. Hal ini kerana batu bata ini mampu menampung suhu yang tinggi serta mempunyai daya ketahanan yang lama. Samping itu, ia juga mempunyai warna yang agak menarik meskipun tidak dilapisi sebarang lapisan cat. Untuk pemilihan kayu pula, kami telah memilih untuk menggunakan kayu meranti merah. Hal ini kerana kayu ini mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan mampu bertahan untuk tempoh yang lama, sekitar puluhan tahun. Selain itu, kayu ini juga sesuai untuk dipadankan dengan warna bata yang telah kami pilih, iaitu batu bata merah. Bagi pemilihan simen, kami telah memilih untuk menggunakan simen jenis Portland, iaitu simen yang lazimnya digunakan dalam proses pembinaan. Simen ini mempunyai sukatan tertentu yang sewajarnya diikuti bagi mengelakkan struktur simen tersebut tidak boleh digunakan ataupun lembik yang mungkin boleh menjejaskan proses pembinaan sesuatu bangunan. Untuk pemilihan besi, kami telah memilih keluli kerana keluli mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan mampu menampung sejumlah daya yang besar. Selain pada itu, keluli juga mudah dibentuk sepanjang proses pembinaan dilangsungkan. Untuk bahan-bahan sampingan seperti atap, kami telah memilih untuk menggunakan atap genting seramik yang dihasilkan daripada tanah liat. Selain pada itu, atap genting jenis seramik ini juga mempunyai kemasan glazier dan juga warnanya mampu bertahan lebih lama kerana ia melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Selain pada itu, atap genting ini juga memberikan sistem pengudaraan yang lebih baik ke dalam sesebuah rumah. Bagi pemilihan tingkap, kami telah memilih untuk menggunakan kaca tingkap jenis gentian. Okey, secara kesimpulannya ataupun secara keseluruhannya ialah lukisan kejuruteraan ini adalah satu subjek yang penting dan sewajarnya dititikberatkan oleh para penuntut kejuruteraan. Hal ini kerana melalui subjek ini, ianya serba sedikit memberi pendedahan yang mendalam khususnya dalam aspek pembinaan bangunan dan perancangan asas bagi setiap projek. Selain itu, pendedahan terhadap aplikasi AutoCAD juga diajarkan di dalam subjek ini sekaligus memudahkan proses membina pelan asas ataupun pelan kompleks. Fokus juga harus diberikan pada aplikasi ini kerana tanpa ilmu yang mendalam terhadap modul yang tersedia di dalam AutoCAD ini, ianya mungkin menjadi asbab kegagalan kepada sesebuah perancangan atau pelan pembinaan. Hal ini sekaligus memberi impak terhadap prestasi pelajar itu sendiri dan untuk berdaya saing dalam pekerjaan kelak. Sekian, terima kasih.